Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan bertanya berkaitan pemikiran ekonomi Islam di masa kontemporari iaitu Mauza Al-Kaf. Biografi Mauza Al-Kaf. Nama diberi ialah Mauza Al-Kaf dan dilahirkan di Ramshid, Syria iaitu pada tahun 1940. Beliau termasuk orang pertama yang merealisasikan analisis penggunaan institusi Islam seperti zakat terhadap agregat ekonomi seperti simpanan pelaburan, penggunaan dan pendapatan. Dia mendapat pendidikan pada tahun 1992 pada tahap ijazah pertama dan bidang perniagaan di University of Damascus, Syria. Kemudian melanjutkan pelajaran dan pada peringkat diploma tinggi dalam bidang sosial dan pengajaran ekonomi pada tahun 1967 di UN Institute of Planning, Damascus. Beliau juga pernah menjalani latihan industri dalam bidang fiqh dan pengajian Islam. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran pada tahap PhD dan ekonomi pada tahun 1975 di University of Utah, Salt Lake City, USA. Antara pengalaman kerja beliau ialah beliau banyak mensyukurkan diri dalam bidang pendidikan selama lebih 34 tahun. Yang mana beliau pernah menjadi membantu pensyarah pada tahun 1971 sehingga 1975 di University of Utah, Salt Lake City, USA. Beliau juga aktif sebagai tenaga pengajar di School of Business, University of Damascus, Syria pada tahun 1992 sehingga 1963. Kemudian beliau juga bergabung dengan Islamic Development Bank pada tahun 1994 dan menjadi ahli ekonomi Islam iaitu sebagai senior atau orang atasan pada tahun 1995 di Islamic Development Bank. Sehingga kini beliau merupakan seorang perunding, pelatih dan pensyarah dalam bidang ekonomi dan perbaikan Islam pada tahun bermula 1999 sehingga sekarang di California, Amerika Syarikat. Beliau juga merupakan ketua dalam Economist Group Association of Muslim Social Scientists USA serta mencubakan diri dalam pendidikan di Syria dan US serta mendapat gelaran PhD dalam bidang ekonomi serta pakar ekonomi internasional. Antara karya penulisan beliau, beliau merupakan seorang penulis buku yang mengarang lebih 35 buku dan menerbitkan lebih 75 artikel, skor persidangan serta entry ensiklopedia mengenai wakaf, zakat, kewangan Islam dan perbankan. Serkaf juga merupakan seorang penulis yang proaktif dalam menghasilkan pemikiran dalam bidang ekonomi, kewangan, perniagaan, fiqh dan hukum dengan dua bahasa iaitu dalam bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Antara karya beliau ialah Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System berkaitan analisis matematik ekonomi dalam mempelajari ekonomi Islam. Seterusnya, Contribution to the Story of Consumer Behavior in an Islamic Society iaitu berkaitan dengan sumbangan terhadap teori tingkah laku pengguna dalam masyarakat Islam. Seterusnya Principle of Islamic Financing As-Sulban iaitu berkaitan prinsip kewangan Islam dan The Calculation of the Zakah for Muslim in North America berkaitan pengiraan zakat bagi orang Islam di Amerika Utara. Seterusnya Financing Development in Islam berkaitan dengan pembangunan kewangan dalam Islam dan akhir sekali ialah The Demand Side or Consumer Behavior in Islamic Perspective iaitu yang berkaitan dengan permintaan pengguna dari perspektif Islam. Seterusnya kita masuk pada pemikiran ekonomi masyarakat.
Yang pertama ialah Islamic Bank. Menurut Mazarkaf, orang Islam tidak seharusnya Muslim, tetapi selama mana mereka berkeinginan untuk menerima konsep Islam dalam kehidupan mereka, mereka akan dipanggil ataupun digelar sebagai Islamic Bank. Jika seseorang itu menerima 3 prinsip sistem ekonomi Islam, maka segala keputusan ataupun tindakan yang dibuat pastinya berbeza dengan orang yang mengamalkan sistem ekonomi konvensional. Tiga prinsip ataupun konsep sistem ekonomi Islam ialah yang pertama, segala sesuatu adalah mutlak milik Allah dan umat manusia sebagai khalifahnya. Yang kedua, Tuhan itu satu, yang mana hanya hukum Allah sahaja yang boleh ditegakkan. Dan yang ketiga ialah bekerja merupakan suatu kebajikan dan kemalasan itu merupakan sifat buruk yang perlu diperbaiki. Seterusnya ialah kerajaan. Menurut Mazarkaf menyatakan bahawa kerajaan merupakan penyelia dan pembuat rencana. Terdapat 3 dasar kerajaan ataupun polisi kerajaan, iaitu yang pertama, memaksimumkan penggunaan sumber asli, yang kedua, meminimumkan jurang pendapatan, dan yang ketiga, mewujudkan undang-undang kepada pihak yang menjalankan kegiatan ekonomi. Untuk mencapai ketiga-tiga dasar ini, kerajaan menggunakan dasar fiskal dan kewangan, kaedah pengeluaran dan pengedaran serta penguatkuasaan undang-undang. Secara keseluruhannya, Islamic Bank dan kerajaan perlu bekerjasama untuk mencapai tujuan pembentukan ekonomi yang lebih stabil. Seterusnya, teori kepenggunaan. Teori kepenggunaan dari perspektif Mazarkaf. Yang pertama ialah rasionalisme Islam. Rasionalisme Islam ini merupakan sebuah keputusan ataupun tindakan yang relevan serta didasari atas pertimbangan akal, yang mana kita dapat membezakan antara keperluan dan kehendak apabila difikir secara rasional. Rasional ini juga merupakan sebuah alternatif yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Mazarkaf juga menyebutkan bahawa tingkah laku pengguna di bawah budaya Islam bergantung kepada 3 prinsip, iaitu percaya kepada akhirat, konsep kejayaan dan konsep kekayaan harta. Yang pertama ialah percaya kepada akhirat. Percaya kepada akhirat merupakan sesuatu yang meliputi kehidupan di dunia dan akhirat, yang mana ia akan membawa kepada 2 pengaruh kepada pengguna. Hasil iaitu hasil pemilihan sesuatu perbuatan itu akan mempengaruhi kehidupannya di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua ialah pengguna bukan sahaja akan mengerjakan sesuatu untuk faedah semasa, bahkan serta untuk faedah akhirat, iaitu sebagai contoh qadrun hasan. Qadrun hasan ini merupakan sebuah pinjaman ikhlas ataupun pinjaman yang tidak menimbulkan faedah ataupun syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman. Tapi peminjam boleh mengikat budi bicara untuk membayar balik tambahan lebih banyak daripada wang yang dipinjam sebagai tanda terima kasih. Pinjaman ini tidak melanggar syariah kerana tiada perjanjian yang untuk membayar lebih ataupun riba. Yang kedua ialah konsep kejayaan. Menurut Mazarkaf, mendapat keridaan Allah merupakan kejayaan sebenar dalam Islam. Segala sumber harta, tenaga dan masa hendaklah diniatkan di jalan Allah. Yang kedua ialah konsep kekayaan harta, iaitu harta yang dimiliki perlulah digunakan untuk memenuhi kepentingan manusia, serta dibelanjakan secara hak, iaitu benar, bukan secara batil. Seterusnya ialah ketakwaan dan pengeluaran. Berdasarkan karya beliau, iaitu The Islamic Economy Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System,
Dia menyatakan bahawa tahap keterbukaan mempunyai hubungan dengan tahap pengeluaran seseorang. Di mana jika keterbukaan meningkat, maka nilai produktivitinya juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika keterbukaan seseorang merosot, maka nilai produktifnya juga akan merosot. Seterusnya, wakaf. Wakaf dari segi bahasa ialah diambil daripada bahasa Arab iaitu al-waqf, yang berarti menahan, mencegah dan berhenti. Di mana dari segi bahasa ialah wakaf dari segi bahasa ialah menahan harta untuk mengambil manfaat daripadanya. Kata menahan itu bermaksud wakaf itu ditahan daripada kerosakan, pewarisan, penjualan, dihibahkan dan semua tindakan yang bertentangan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Maksud wakaf dari segi istilah syariat Islam pula merupakan pembekuan hak milik atas harta benda bagi tujuan menyedekahkan kegunaan atau manfaatnya. Definisi ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW kepada Umar ibn Khattab. Menurut penelitian wakaf, menurut Mazhab Kafuna ialah menahan harta secara kekal atau sementara untuk dimanfaatkan secara langsung atau tidak langsung dan diambil manfaatnya secara berterusan pada jalan kebaikan secara umum ataupun khusus. Seterusnya, prinsip pelaburan harta. Prinsip pelaburan harta wakaf. Dalam pelaburan harta wakaf, terdapat prinsip-prinsip umum yang perlu difahami sebelum kegiatan investasi ataupun pelaburan dilaksanakan. Prinsip-prinsip ini dilaksanakan berdasarkan definisi ekonomi dan definisi ketentuan syariat Islam. Menurut Mazhab Kaf, dimensi ekonomi terbagi pada dua iaitu pengusahaan ataupun dan pengembangan atau pembangunan. Menurut Mazhab Kaf, pengusahaan ataupun pengusahaan merupakan mengusahakan harta wakaf dengan melakukan segala usaha untuk meningkatkan nilai penggunaan harta wakaf serta memelihara tujuannya. Usaha ini menggunakan bantuan dan persediaan. Sebagai contoh, usaha-usaha untuk meningkatkan persediaan keperluan pembelajaran di sekolah yang di mana ia memerlukan dana untuk memberikan gaji-gaji kepada guru dan keperluan alat tulis dan peralatan lain. Seterusnya, pengembangan atau pembangunan di mana dilakukan dengan menambahkan jumlah atau pemuatan harta dengan kaedah pelaburan tertentu. Kaedah ini memerlukan input yang perlu ditambahkan kepada harta tersebut. Sebagai contoh, jika terdapat tanah yang terhenti fungsinya, maka perlu dibangunkan ataupun dikembangkan tanah wakaf tersebut dengan menambahkan modal pada harta wakaf tersebut. Bangunan dan pengembangan harta wakaf ini dapat meningkatkan nilai modal harta wakaf untuk tujuan mencapai manfaat dari harta wakaf tersebut. Seterusnya, pelaburan langsung iaitu istibdal, iaitu mencarikan barang lain sebagai pengganti harta wakaf asal. Istibdal ini merangkumi dua perkara iaitu ibdal, iaitu penggantian harta wakaf kepada harta yang sejenis dengannya yang sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh wakaf, dan istibdal merupakan penggantian tanah dengan wang yang sama nilai dengannya. Dari segi bentuk pelaksanaan istibdal dengan menjual sebahagian harta wakaf dengan sebahagian yang lain, Mazhab Kaf menyatakan pelaksanaan ini sangat membantu dalam memberikan wang yang diperlukan untuk pelaksanaan wakaf, terutamanya tanah wakaf di kawasan bandar, di mana nilai wang sebahagian harta dapat membantu pembangunan di sebahagian tanah wakaf yang lain sehingga dapat meningkatkan nilai harta wakaf tersebut.
Seterusnya ialah pelaburan harta wakaf dengan cara pembiayaan. Kaedah ini merupakan dilakukan untuk mendapatkan pembiayaan dari pihak lain untuk jadikan modal sama ada secara keseluruhan atau sebahagiannya. Kaedah ini bersumberkan daripada bank ataupun institusi kewangan dan juga masyarakat umum. Antara bentuk akad pembiayaan yang dapat digunakan sebagai suatu bentuk kegiatan pelaburan harta wakaf ialah murabahah. Murabahah ini merupakan akad jual beli barang antara penjual dan pembeli dengan sejumlah keuntungan yang dipersetujui serta yang dipersetujui bersama dilakukan secara tunai ataupun langsung. Menurut mazhab Hanafi, akad murabahah ini digunakan di mana nazir wakaf dilantik sebagai pihak yang menjalankan usaha dan dapat menawarkan pembiayaan dari bank ataupun institusi kewangan lain untuk membeli peralatan yang diperlukan. Kemudian bank ataupun institusi pembiayaan tersebut akan membeli peralatan dan menjualnya kepada nazir wakaf. Seterusnya institusi wakaf selanjutnya akan melunaskan pembiayaan berdasarkan harga pembelian dan keuntungan penjualan dari peralatan yang dibeli. Di mana pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun angsuran. Lalu peralatan yang diperlukan akan menjadi hak milik institusi wakaf dan diusahakan oleh nazir wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Oleh itu, murabahah merupakan akad alternatif yang dapat membantu nazir wakaf dalam mengembangkan harta wakaf dengan cara pembiayaan dari pihak luar seperti institusi kewangan dan perbankan. Sekian, terima kasih.